Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perbincangan fiqhus sirah, fiqh sirah pada muka surat 126 itu, poin yang ke-11. Perbincangan masih lagi berkait dengan sejarah kenabian itu, masih lagi berkait dengan sejarah kenabian Nabi. Bagaimana bermulanya saat Nabi menjadi Nabi ketika umur 40 tahun itu. Yang mana sebelum itu Nabi seperti manusia biasa yang terkenal sebagai seorang yang baik sehingga dijuluki dengan Al-Amin itu. Jadi bermula dengan turunnya wahyu di Gua Hira, di situlah bermula era nubuwah. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi dengan turunnya wahyu Iqra itu, ataupun kita undur sedikit, bagaimana ataupun faktor yang mendorong Nabi untuk pergi berseorangan di Gua Hira itu. Dia sebelum tu dia bermula dengan Nabi bermimpi, dia panggil ru'yah sadiqah, ataupun ru'yah as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Bila Nabi bermimpi begitu, timbul satu keinginan dalam diri Nabi SAW untuk bersendirian. Bermula daripada saat itulah Nabi pergi ke Gua Hira. Lama juga tu, berbulan-bulan. Akhirnya turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Jadi poin yang ke-11, keagungan syariat dan ketinggian syariat, kekuatan dan keistimewaan syariat, perhatian orang yang beriman terhadapnya, penerimaan mereka, dan ketundukan orang beriman kepada ketentuan syariat. Semuanya itu kerana ia berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena tandalah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Proses tadi nak diturunkan wahyu kepada Nabi, dia melalui proses tadi, bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Tapi sebenarnya dia sudah berada di bawah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia berasal dari Allah yang Maha Agung, dan dari Allah jualah datang keistimewaan syariat itu. Semua itu kerana Al-Quran ini benar-benar dari Allah, dan tidak ada peranan manusia dalam hal itu kecuali hanya sebagai menyampaikan dari Allah. Jadi syariat Allah ni kita kena yakin. Sekarang ni mana ada pihak, kadang-kadang setengah-setengah orang Islam pun nampak macam ada terkesan juga dengan arus liberal ni. Misalnya ada pihak cuba nak supaya tidak dilaksanakan hukuman rejam itu. Kalau kita tengok dalam internet berlaku perbincangan hebat lah, sehingga ada setengah-setengah pihak tu mengatakan rejam itu tidak termasuk dalam hudud, bahkan dia termasuk dalam ta'zir. Tujuan apa? Kalau kata ta'zir, kerajaan boleh tidak laksanakan rejam itu. Sebab apa? Bila ta'zir ini di atas budi bicara pihak pemerintah. Padahal Nabi buat, sahabat Nabi buat, seterusnya. Maknanya kalau letak di bawah ta'zir, dia boleh ditukar. Kalau tidak laksanakan hukum rejam pun boleh lah, sebab dia ta'zir. Ini bagaimana sebab dilihat rejam itu nampak teruk lah. Padahalnya hukum kita kata hak tidak Islam berlaku di dunia ni ada lagi yang lebih teruk daripada itu. Sebab itulah ulama kita buat perbandingan. Kalau kita baca dalam kitab kita nampak
kalau nak bincang tu panjanglah kenapa rejam tu kenapa hukum orang yang telah berkahwin dengan sah berzina ni berat hukum dia, implikasi dia, kesal pada keluarga, kesal banyak kesal tu, dah sangat jijik. Dan kita kena lihat juga bila dilaksanakan rejam daripada zaman Nabi sampai kepada zaman Sayyidina Ali, berapa kes berlaku hukum perempuan yang telah berkahwin, lelaki telah berkahwin melakukan zina, boleh bila dengan jari. Kalau zaman Nabi hanya 3 kes sahaja berlaku, dan itu semua bukan melalui saksi tetapi melalui pengakuan pelaku itu sendiri. Lepas tu kita tengok pula hukum-hukum siapa perekat bunuh, kejut tala terik, kita kata renjut tala terik dan sebagainya, dilaksanakan hukum tu, tapi kes tu semakin bertambah. Orang jadi tak takut. Sebab apa? Sebab dia tidak daripada Allah. Walaupun nampak berat, tidak daripada Allah. Kalau hukum Allah ni dia ada nakalam min Allah, dia ada unsur pencegahan itu dan pendidikan. Sekarang ni sudah mula ada, sehingga orang Islam sendiri sanggup berdebat. Anak ayatnya rejam ini adalah ta'zir. Tujuan dia nak supaya tidak dilaksanakan. Bila kata ta'zir, maknanya ada pilihan untuk dilaksanakan ataupun tidak. Kalau hudud tak boleh, dia mesti. Itu berat juga tu. Sedangkan rejam ni Nabi laksana. Dan imra'ah ghamidiyah ke, ataupun kita kata lelaki yang direjam itu 3 kes berlaku tu, Nabi sebut bahawa taubat mereka itu sangat besar sehingga mampu menampung umat ini. Bahkan Nabi sebut, Nabi lihat dia berada dalam syurga selepas daripada itu. Itu kesal dia. Sebab apa? Sebab proses nak sampai ke peringkat rejam, dia melalui proses yang ketat. Bukan kata dituduh pukul 8 pagi, pukul 5:30 asar tu rejam. Dia melalui proses mana kalau dia tarik balik sebelum dilaksanakan, dia tarik balik pengakuan dia, tidak boleh dilaksanakan rejam tu. Tak boleh. Siapa begitu sekali. Tapi sahabat Nabi ni dia kekal. Apa? Sebab dia nak bersih di hadapan Allah. Sebab tu jadi bahaya tu. Liberal ni bahaya. Anda tengok pokok ustaz pun ada yang kata sebenarnya takzir, tapi 2-3 orang tu ya sebenarnya. Tu bahaya. Ni kita kena beriman. Sebab apa? Jelas sangat ni Nabi buat, sahabat Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali laksana lagi. Kalau kita rasa tak boleh buat sekarang ni, tangguhlah dulu. Jangan nak pindah hukum tu. Kita hentikan dulu ya. Kita tak boleh buat, keadaan tidak kondusif, keadaan tidak sesuai, kita tak boleh kawal media, kita tak boleh kawal keadaan umat Islam ni bukan berada di kemuncak misalnya. Jangan buat dulu. Tapi jangan cuba nak hilangkan rejam itu. Itu masalah. Kalau dalam internet kat perbincangan manjalah, kita tengok siapa runsing, kita tengok sebab dia tengok ngeri lah nampaknya. Tu ya, orang takut tu. Nak boleh mati tu berapa jam tu. Sebab batu, kena batu kecil tak boleh. Batu hok besar kata wak seragam tu dung tak boleh tu. Kena batu kecil-kecil pasti besar-besar ni ya. Nak boleh mati tu. Sebab itulah kes itu berlaku beberapa ke zaman Nabi 3 kali. Tapi hukum hok buat siapa hukum bunuh, hukum kita kata gantung siapa mati, orang tak takut. Berlaku sama kes tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Kalau tengok dalam internet dia ada buat kes berlaku hukum ni berapa kali berlaku dalam setahun. Memang banyaklah. Walaupun hukum bunuh. Baik, seterusnya. Dalam masalah inilah orang kafir, ahlul kitab, munafik, orang-orang yang hatinya berpenyakit, baik pada zaman dahulu hingga zaman sekarang, mereka cuba dengan sedaya usaha mereka untuk membuat perancangan supaya orang Islam meragui bahawasanya Al-Quran ini adalah bukan daripada Allah, bahkan dia adalah karya manusia. Dia nak. Mana kalau kita berjaya merosakkan pemikiran umat bahawa Quran ini adalah merupakan hasil karya Nabi, bukan wahyu daripada Allah, maka mereka mengira kalau boleh dilakukan, boleh kita menimbulkan keraguan dalam hati umat Islam bahawa Quran ini adalah hasil karya Nabi, maka akan hilanglah keistimewaan Al-Quran. Maka Al-Quran itu boleh dikritik
Bila kita kata Quran itu karya manusia, maka dia boleh dikritik. Boleh dibuat proses pembaik, kita kata pembaik pulihan. Boleh kita kritik, boleh kita tambah, boleh kita kurang, boleh kita kata hak ni tak sesuai ada sekarang ni. Boleh kata begitu. Bila kata karya manusia. Bahkan boleh diubah supaya dia lebih sesuai kepada pandangannya lebih baik, pandangan semasa. Bahkan boleh diubah sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan kehendak manusia. Hak ni percubaan dia. Tapi tak boleh dia. Sebab apa? Sebab Allah kata dia akan jaga Quran ni. Hadis kamu boleh palsukan. Tapi kuku mana pun boleh dibuktikan juga kepalsuan. Sebab apa? Sebab Allah lahirkan ulama beribu-ribu yang sanggup mati kerana mempertahankan hadis. Tapi Quran ni tak payah jaga, Allah sendiri akan jaga. Cara mana Allah jaga tu? Mana ada satu kitab di muka dunia siapa beratus ribu orang hafal Quran, hafal kitab. Ada orang hafal kitab ini siapa beratus ribu. Kalau di Kelantan saja berapa ribu hafal Quran. Di Kelantan saja. Oh, kalau India Pakistan India Pakistan. Nampak tu baki mutu tu bila baca Quran bulan Ramadan je tu biasa ya di India Pakistan. Biasa. Tempat kita ni pun maknanya pengaruh tahfiz itu, maknanya pendidikan awal menghafal Quran sudah berlaku dengan kalau India Pakistan lama dah puluhan tahun dulu, sehingga dulu orang perekat dulu nak menghafal Quran kena pergi sana. Tempat kita tak ada. Lepas tu kalau nak kira di Mekah Madinah, oh ramamna lah hadirat, tu tempat asal dia. Tu mana ada kitab suci lagu tu? Tak ada. Tu cara dia tu. Lepas tu umat Islam ni dengar Quran ni dia cinta luar biasa. Ni saya sebut tadi hak hafal 30 juzuk, hak hafal sikit-sikit pun kita tu ramamna. Anak ayatnya tu cara Allah jaga Quran. Kadang-kadang kalau salah tu dak, orang kampung yang boleh tegur. Orang kampung tak nanti kau tok gulah mana. Orang kampung salah tu dia kata. Jadi kalau kita nak baca Quran 10 minit sebelum masuk waktu tu kena betul malik. Buat orang sekitar ni reti belaka Quran. Kalau tanya anak baca lagi tak payah guna speaker. Baca lagi apa? Sebab ada dalam hadis kita baca Quran pun kalau kita menyakitkan orang, menyusahkan orang tak boleh berdosa. Kena beringatlah siapa kejut khabar. Ada kawan tu dia kata copo betul-betul ngadak umur dia kata. Cerita kana. Siapa bila anak dia klik cucu kecil-kecil Allah dia kejut khabar subuh. Itu termasuk dalam izat menyakiti orang lain. Dia kata baca Quran tak kata boleh, tapi biar reti. Payah nak ayat gitulah. Biar reti. Kalau tidak hadirat kita mari masjid pun boleh dosa. Apa mari masjid boleh dosa? Semaya pun celaka. Fawailul lil musallin. Semaya pun dikatakan celaka. Apa? Tak kena cara. Jangan ikut perasaan agama ni, kena ikut ilmu. Kena ikut ilmu. Kena ikut ilmu. Ana serabut nak dengar sama Allah lah. Dalam tempoh 5 minit dia baca Quran tu dak. Banyaklah salah. Dah lah salah. Salah baca. Lepas tu baca derah gitu tu mengganggu orang. Gak orang tidak Islam tempat kawasan perumahan ni, orang tidak Islam pun ramai juga. Siapa jiran tu kata lah ni orang Islam tu tak tegar, orang bukan Islam tu tak tegar dia, bukan orang kafir non muslim tak tegar kita dia tu. Dia dulu sebut kana anak kata tak kena ni lagu ni, tapi tak boleh kalau ayat dia marah, dia menyentak dia panggil tak. Anak pun tak kerti bahasa ke dia nak guna. Tak boleh hadirat gitu kita urus masjid ni kena dia ada khusus buku, kena baca buku bagaimana Nabi urus masjid Madinah. Tu jadi dia duk ngadu kana lah. Dia duk ngadu kana anak kata anak nak ayat lagu mana tu, anak kuliah situ pun dia pecah dia suhana buti mana wakwan. Dahsyat hadirat. Kita pun tak tahu apa dia pecah tu. Bukan dia pecah, dia diberhentikan. Allah hadirat. Setahu mananya derahnya memang terjaga, tak payah kau cijal. Kata molek lah boleh pergi masjid. Masalahnya kita kena pakai realiti. Orang perempuan, anak kecil, non muslim ada situ hadirat tak boleh. Islam ni dia cerdik, Islam ni dia fatanah, pembawa dia pun fatanah, kena ingat tu. Jadi kalau kita nak baca tak ada masalah, tapi cara tu kena
biar betul. Sebab kita mari masjid, kita kata apa-apanya. Kita baca siapa orang duduk tidur dalam masjid, siapa kejut, tak boleh. Kita kata baca Quran tak boleh. Kamu ni tidak Islam. Dia wui. Lepas tu kalau orang kata, dia marah. Menyakit manusia kan. Dia tak boleh tak? Dia, agama dia ada jangan ikut perasaan kita. Banyak negeri dah timbul isu ni. Banyak negeri. Jadi kadang-kadang ada pula orang dia cuba nak panah langit. Tak boleh, kita kena berhati-hati. Kita duduk di rumah pun tak boleh. Kita baca Quran siapa bini kita nak tidur, tak boleh. Ada sebutlah kita. Siapa anak kita nak tidur tak boleh. Dah kita ni memang wajib ibadat anak kita, dah kita baca dulu sengaja biar tak boleh tidur. Dosa tu tak boleh pahala baca Quran. Jangan buat bodoh lagu tu. Tarik balik tu. Tidak niat nak kata gitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang gerai tu tak. Kita kata apa tak cakap erti, tak cakap royak. Sehingga dia kata dia baik lah, dia kata dengan non-muslim belah ni tak tegar. Nak marah. Kalau dia sebut jadi timbul isu bangsa pula. Tu tak kena dia tu lah, kan? Tak kena. Baik. Waktu tu insya-Allah kita akan dapat juga dalam kitab ni ada juga dia isyarat-isyarat waktu tu. Akan datang lah. Hendaknya setiap muslim, hak ni tak ada dalam kitab asal ni. Hak ni tak ada dalam kitab asal ni. Dalam kitab asal tak ada. Dia buat pun EDT tu, maknanya edit lah tu, editor tu dia penterjemah ni sebenarnya. Hendaklah setiap muslim menyedari jahatnya usaha golongan non-muslim. Ni popok ni dia kalau kafir ke orang panggil kafir harbi atau popok evangelis, bukan kata kafir zimmi, tidaklah. Hak jenis-jenis ada usaha gini. Mana popok orientalis, jahatnya usaha mereka itu. Dan usaha ini berasal daripada musuh-musuh Islam yang kini mereka menggunakan orang-orang liberal atas nama kebebasan berpendapat, atas nama hak kemanusiaan. Tu rethinking, rasionalisasi, humanisasi, kontekstualisasi, aktualisasi, berapa dia benar tahu tak? Study kritis, macam-macam istilah. Peribumisasi, tu dia. Dan lain-lain jenis sasi-sasi ni. Hak ni dia gunalah, dia kata atas kebebasan berfikir, atas orang panggil hak kemanusiaan, macam-macam dia guna istilah. Tu adik. Sebenarnya maksud dia satu sahaja, nak supaya kita ragu tentang keabsahan Al-Quran daripada Allah. Mana kalau mereka berjaya merosakkan pemikiran kita bahawa Quran ini karya Nabi, sebenarnya kalau mikir gitu kafir dah orang itunya. Tak apalah. Kok mana kalau orang faham gitu, maka di situ akan terdedahlah Quran, dan tak mungkin Allah tidak buat. Sebab tu kalau kita baca kitab, memang ada kita dapati ulama sebut dengan jelas, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat keupayaan manusia sehingga dia boleh merubah tanggapan manusia terhadap Quran, bahawa Quran ini ciptaan manusia. Dia tak akan siapa, Tuhan tak buat siapa situ. Sebab dia kata inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami sendiri jaga. Sebab Quran tak perlu sanad pun. Tak perlu sanad pun. Kalau mari nak ijazah sanad Fatihah tu, mesti dia ada 50 ya di sebalik tu. Skeping tu ya boleh ayatnya. Ada kata nak ijazah Quran sampai 50 ya. Nak sabar. Ni penyakit ni. Dia boleh buat marketing pula waktu tu. Dahsyat dia tu. Baik, seterusnya kita pergi pada seterusnya, risalah kenabian. Dia. Kipah boleh. Baik, risalah kenabian. Jadi hak kita bincang sebelum ni, kita bincang okey boleh. Sebelum ni kita bincang bila Iqra turun tu, hak tu orang panggil watikah pelantikan. Bukan atas nama risalah lagi tu, atas nama perisytiharan Nabi jadi Nabi. Makna orang panggil watika. Bila tu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maknanya ayat tu ayat Nabi ni Nabi. Sebab tu Waraqah kata mana mu ni jadi Nabi, mana akan datang, mana kamu akan dimusuhi. Tak akan jadi Nabi dimusuhi. Apa maksud Waraqah tu?
Bila Khadijah bawa jumpa Warakah kata, mu ni Nabi hok mari jumpa mu tu namus. Namus tu makna Jibril dalam bahasa dulu, bukan bahasa Arab. Dia kata setiap orang yang didatangi oleh namus Jibril, dia akan dimusuhi oleh kaum dia. Apa isyarat? Isyarat bahawa Nabi ni dia bila nanti jadi Nabi, orang kapur dia tak marah lagi sebenarnya. Cuma mula marahnya bila dia kata Allah tu esa. Di situ risalah tu. Tu risalah. Hak kita duk semua bapak kita duk semua Mekah ni tak betul. Tak ada dalil tu. Amalan orang tua semata-mata tu bukan dalil. Hak dalilnya ni. Tu. Bila tu ayat ya ayyuhal muddathir selepas ni. Bila Nabi mula sebut sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat, di situlah bermulanya orang panggil pertembungan Nabi dengan masyarakat Mekah itu. Di situlah bermula orang panggil era risalah. Sini kita masuk bab tu pula. Hak sini sekadar Nabi saja tu. Hak ni masuk pula tugas Nabi yang disebut sebagai Rasul itu. Sebab tu dia kata risalah ni, kalimah Rasul dengan risalah daripada kalimah yang sama lah asalnya. Baik, risalah nubuah, risalah kenabian. Sebab tu ana letak dalam kurungan ni risalatud da'wah dia panggil. Mana bila turun ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Turun ayat tu maknanya Nabi sudah ada tanggungjawab menyampaikan wahyu kepada masyarakat. Sebelum tu tak ada lagi. Nabi tak sebut lagi. Baik, setelah kemandekan wahyu, ni bahasa Indonesia, makna fatratul wahyu. Mana selepas wahyu terputus, mana selepas turun Iqra tu sebenarnya dia ada terputus wahyu. Sehingga ulama kata 6 bulan, ada setengah riwayat. Dia kata kemandekan. Tidak mana kependekkan wahyu ni. Kalau tu lepel lagi kata faham gitu tak? Mana fatratil wahyi. Ni bahasa Indonesia. Betul dia ni mengubah bahasa dia, okay? Setelah terputus wahyu, setengah ulama kata 6 bulan, setengah kata lebih lagi daripada tu. Turunlah Jibril. Selepas berlaku senggan masa tu terputus wahyu, maka selepas tu turunlah Jibril dengan membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata, ni salah seorang perawi lah hadis ni. Dia kata saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bahawasanya sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang masa terputus wahyu, kevakuuman wahyu tu maknanya waktu wahyu terputus. Ni Jabir cerita. Dalam hadis beliau, hadis Jabir itu, dia kata Rasulullah bersabda, bila mana saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Jadi dalam riwayat yang lebih detail, dia angkat kepala, dia tengok bunyi suara. Akhirnya saya melihat ke atas. Bila saya angkat kepala tu, paling tengok tu nampak, saya melihat malaikat yang telah mendatangi saya di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Kalau dia mari di Gua Hira tu, dia dalam rupa manusia sahih biasa. Kalau ni dia tunjuk rupa asal dia. Saya takut dan kembali ke rumah sambil berkata kepada isteri saya Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Bahkan dalam riwayat sebut dia jadi bergerak ni, kepala bau ni, takut sangat, terhinjuk-hinjuk kepala, takut Nabi. Kemudian Allah menurunkan ayat. Masa itulah ketika Nabi sedang berselimut, itulah turun ayat ini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hendaknya qum fa'anzir, hatu kita nak yang dimaksudkan dari sini sampai kepada warrujza fahjur. Kemudian turunlah ayat selepas itu secara berturut-turut. Lepas itu turun, tak putus-putus wahyu. Ayat ini disebut sebagai ayatud dakwah, ayat kewajipan Nabi berdakwah. Ya ayyuhal mudid, qum, bangunlah, jangan duduk tidur gitulah, bangun. Fa'anzir, berilah peringatan kepada masyarakat. Di sinilah bermula tugas Nabi sebagai Rasul. Di sini bermula tugas Nabi sebagai Rasul. Pada kalimah qum fa'anzir, huraya dia panjanglah, wa rabbaka fakabbir. Bapa sebut wa thiyabaka fatahhir, kena bersih pakaian. Nak ayatnya orang Islam ni nak jadi pendakwah ni kena ada keterampilan dia.
Jangan kotor rambut tak kerak, orang tengok pun supaya bau segar demam no. Tak boleh gitu. Dia kena semak lah. Sebab tu Nabi dia tak beri sahabat-sahabat dia pakai selekeh. Pakai yang buruk tak apa, biar semak, biar kemah. Misalnya dia suruh kita tengok dalam hadis kaci baju ada sahabat dia kaci jelebeh atas ni, kaci 5 dia kaci 2. Tak ada pun kita gitu. Hak atas kali tak apa, takut cekik. Nabi kaci. Oh kita tengok. Sebab tu guru Hana dia kata Nabi puji, Nabi suka ada sahabat-sahabat dia tidak orang Arab, dia pakai baju kebangsaan dia. Kalau kita kat baju Melayu satu suit lah, Nabi suka gitu. Ana ingat lagi masa Ana belajar hadis tu, Nabi kata tu sunnah tu sebenarnya. Kita ambil mafhum fake sunnah. Kita ambil fake daripada sunnah itu. Ni pakai kat spring belakang. Spring tahu spring. Tempat pelipat dia tak aja gosok kan. Tambah kayak kat gom murah tu lah. Bila tindih jadi spring. Lepas tu kalau kita nak ukur dari segi kehendak Nabi dari sudut kehidupan, ya. Sebelah ni lah. Itu ada kereta wira ya. Tolong alih lah. Tuai rumah nak tubik Okey. Jadi tidak begitu ya. InsyaAllah dengan pengajian ni kita ni lah, kita akan jumpa akan datang. Nabi nak semak. Sebab tu kalau ada sahabat-sahabat dia baju bertapung-tapung, Nabi suruh bangun hari Jumaat kan? Nabi suruh bangun hari Jumaat ketika Nabi sedia berkhutbah, bangun. Nabi suruh dia semaya. Jadi bila dia semaya tu semua orang pakat tengok ke dia lah, baju bertapung-tapung, belakang depan tapung. Lepas tu Nabi mula targhib, bui galakkan supaya menderma. Akhir sekali sahabat faham lah, Nabi suruh derma tu kepada kawan tu dia beli baju baru. Sehingga ada sebut bila kan tak, waktu beli akak jubah dia ni, dia bui derma. Bapa nak bui ke kawan tu? Itu antara hadis tu menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa ketika imam sedang berkhutbah tu tak ada sunnah kita salat tahiyatul masjid pada waktu itu. Tapi benda tu khilaf lah. Benda tu khilaf. Jadi bila perkara ni khilaf, kena faham secara khilaf lah. Walaupun Anas dia nak pergi hal tu lah, tapi ada ulama lah pergi boleh. Cuma kita berlindung lah cari alik tiar ke. Jangan duduk depan tu imam. No. Tu imam pun sebab salah nak baca khutbah itu tak. Tak boleh lagi tu. Itu punca khilaf. Tapi kalau Imam Tirmizi tak ada dia kata. Apa tak ada tu? Sebab bila Nabi naik atas mimbar tu kan, diazankan, selepas azan tu Nabi baca khutbah. Kok mana nak ada 2 rakaat maya sunat sebelum dua sunat sebelum Jumaat, qabliyah Jumaat tu tak ada. Tu. Tapi ulama lain kata ada. Azan 2 kali zaman Nabi. Tu baca panjang pula ulama. Iya ke? Padahal ulama kata hak tu zaman siapa tu 2 kali tu. Lepas tu hak yang kali pertama tu mana? Sebelum ke? Tu khilaf pula. Sebab ada kata azan pertama tu dia sebelum masuk waktu. Hak tu dia panggil tahiyatul masjid. Hak tu tak apa boleh. Boleh hak tu. Isu dia selepas masuk waktu. Tu. Lepas tu ada kau tidak zaman Nabi ni azan sebelum masuk waktu. Tu isu lain pula lah tu. Lepas tu ada zaman Sayyidina Uthman, hak tu sebelum masuk waktu. Hak tempat kita ni mana? Dah. Hak tu ikut mana? Tu payah juga nak jawab. Ana pun tak nak jawab tu. Tu kena tanya orang lain pula bagi tu. Hak tu kita lemah sikit nak jawab tu. Baik. Seterusnya cuba kita tengok. Jadi benda-benda gitu hati sebab tu Imam Tirmizi kata tak ada. Dia gitu lalu. Tapi kok mana pun kena faham hak ni termasuk dalam khilaf ulama. Khilaf ulama. Dah khilaf ni bincang panjang lah. Jadi kalau ada orang buat, kita tak usah kata gapo lah, sebab ulama ada berpendapat gitu. Baik, seterusnya. Sekarang ni kita lihat pula hikmah ataupun fik di sebalik risalah kenabian ni. Turun ayat ya ayyuhal muddathir setelah berlaku terputus wahyu, kemudian turun ayat ya ayyuhal muddathir ni. Apa hikmah di sebalik tu? Hikmah ni, berapa hikmah dia mari ni? Dia bukan bincang sekadar apa ni kita kata risalah tu, dia bincang kenapa ada fatrah tu, kenapa berlaku kesenjangan, orang panggil wahyu tu,
Senggai wahyu tu apa ada gitu. Baik, cuba kita tengok di sini. Daripada kejadian malaikat Jibril ni berupa dalam rupa dia yang asal tu, sehingga dalam riwayat yang lebih detail menyebutkan bahawa dia terbal lepas tu. Dan riwayat sebut dia terbal. Berapa yang Nabi takut tu? Sebab Nabi kata sayap dia 300 belah. Alik kanan 900 dua belah tu. Bunyi tu Nabi kata berdarah lah. Sehingga jadi takut derah dah. Sehingga Nabi dia nak gambar ke, tak tahu nak gambar, Nabi gambar ke sepolah tarik apa tu? Rantai yang besar. Tarik bukan rantai kecil, rantai besar. Tarik atas batu yang pejam, bunyi lagu mana. Tu kita kata kalau boleh 10 serentak tarik lagu mana. Ni orang panggil orang apa ni kita kata libas sayap dia tu 900 sekaligus terbal. Jadi dalam riwayat sebut sayap saja, tak sebut paruh. Jadi jangan duk koyak tak terkadu. Dia kata kalau ada sayap ni biasanya ada paruh. Ya kita ni macam-macam tak. Dah boleh terbal buruk kena ada sayap kan. Akhir sekali rumah kita ada buruk tu ada sayap. Tu anda baca dalam kitab Yahudi ada tu sebut. Bukan dalam kitab kita. Kok Yahudi tu? Orang kita ni jenis musuh kokoya. Terbal tanpa sayap buat apa ni? Baik. Yang pertama, cuba tengok yang pertama. Ana pernah tengok tu. Ada rumah Tok Gawa dulu, ada Tok Gawa masa anak kecil-kecil. Ada tengok. Dia letak di ruang tamu. Makna buruk tu warna putih. Nak kata kuda tak kuda. Kata ada sayap. Lepas tu ada orang jubah putih duduk tepi, cuma muka dia blur, dia tak nampak muka tu. Dia isyarat ke Nabi dah tu. Kan anda pernah tengok. Tapi masa tu kita tak tahu gapo. Jadi banyak tak betul lah tu. Yang pertama, maksud dengan adanya terputusnya wahyu terhadap diri Rasulullah adalah agar rasa takutnya hilang dan agar kerinduan untuk bertemu kembali subur. Ada perasaan nak pulak wahyu, walaupun takut tu dipeluk siapa 3 kali, siapa tak boleh nak nyawa Nabi, siapa demam Nabi. Tapi bila terputus wahyu tu rasa rindu pula. Sehingga dalam setengah riwayat tu Nabi duk tobik pergi ke kawasan tu lah, kawasan kaki bukit tu, duk tengok-tengok siapa ni boleh nampak kerinduan Nabi. Jadi takut hilang dah takut tu. Bukan duk nak pula biar turun pula. Baik. Itu tujuannya. Setelah rasa takut Nabi hilang dan hati Nabi mulai tenteram akibat terhadap hakikat kebenaran yang telah disedarinya, dan Nabi sudah bersiap untuk menerima wahyu seterusnya, maka datanglah Jibril membawa wahyu berikut. Tapi mari dalam puasa memang besar lah, memang besar sungguh. Anda tengok tentang Jibril dalam satu buku yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar itu, dia sebut, dia panggil Alam Malaikat, nama buku dia tu. Yang mari semua ayat Quran ada hadis sebut tentang malaikat. Dia sebut satu tajuk tentang Jibril. Dia sebut Jibril ni malaikat, ketua malaikat, dan dia ni paling besar. Paling besar. Lepas tu dia sebut sayap malaikat ni ada bermacam-macam berdasar pada saiz malaikat tidak sama. Ada setengah malaikat tu 2 sayap sepuluh burung. Alik kanan saya kisah. Ada setengah tu pelbagailah jumlah tu. Hak 900 ni Jibril saja. Tu disebut dengan jelas dengan riwayat. Yang kedua, termasuk dalam bahagian hikmah terputusnya wahyu adalah bahawasanya wahyu itu adalah hak Allah yang mutlak, yang dia turunkan bila saja dia nak turun, dia turun. Makna hak mutlak Allah. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk supaya diawalkan wahyu ataupun dilewatkan. Jadi kalau Nabi minta pun Tuhan tak buat turun, kalau Tuhan tidak nak buat turun. Sebab tu Nabi dia tunggu. Bila ada berlaku kes ditanya tentang soalan-soalan, Nabi tunggu. Nabi tak boleh nak jawab, Nabi tunggu wahyu. Jadi wahyu ni padahal kita kira Nabi nak lah wahyu, nak boleh tu. Siapa perekat rindu dan Nabi wahyu, Tuhan tak turun. Kecuali selepas ni. Selepas peristiwa Jibril berupa dalam rupa dia asal. Tak ada kata Syekh Dr. Umar Sulaiman Ashqar tu, dia kata tak ada sahadis pun
Nabi sebut tentang kepala malaikat lagu mana, masa dia bersayap, masa dia dalam keadaan rupa saja. Tak. Cumanya ulama kita sebut kemungkinan dia ni dalam bentuk manusia, cuma dia besar, cuma ada sayapnya. Sebab tu ulama kata jangan kita tergambar dia ni seperti binatang. Tidak, ada di sekadar tu saja. Sebab tu Profesor Umar kata saya tidak berani nak sebut lebih daripada dengan kadar yang disebut oleh hadis. Sebab ini termasuk dalam perkara ghaib. Kena terima, yakin, percaya, cukup, tak perlu bincang. Jangan duk khayal tu kalau nak tulis itu. Walaupun kita ni seniman agung pun nak, tak usah nak khayal lebih-lebih lah. Yang ketiga, pada hadis pertama, hadis Aisyah dulu, yang mengatakan bahawa Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, Iqra. Hak cerita tu kan, apa ni riwayat Aisyah tu, hak cerita Khadijah tu, bila malaikat kata Iqra, pada waktu itu dengan kedatangannya membawa perintah membaca. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang nabi. Dan pada hadis ini, hadis tu nak ayat nabi ni nabi tu, Iqra tu mana nabi ni nabi. Nabi Muhammad kita ni nabi, sebelum tu dah. Bila tu ayat apa ni Muddathir ini, ya ayyuhal muddathir ini, maka ini suatu pengiktirafan atau pelantikan bahawa Nabi ni menjadi seorang Nabi. Hak tu dululah. Pada hadis ni Nabi Muhammad ni sudah menjadi seorang Rasul. Rasul ni maknanya dia bawa risalah yang wajib disampaikan kepada umat. Itu maksudnya. Dengan demikian Nabi telah menjadi Nabi dengan Iqra dan telah menjadi Rasul pembawa risalah dengan Al-Muddathir, surah tadi. Itu maksudnya. Baik, dalam hal ini kita boleh mengambil pelajaran, iaitu perlunya bertahap dalam menempuh apa-apa tujuan kita buat. Apa-apa pun dia kena bertahap. Tahap 1, tahap 2. Itu pendekatan yang Allah buat untuk kehidupan manusia. Dia tidak buat sekaligus apa-apa. Nak haram arak ke, tidak sekaligus. Banyaklah kita kata proses. Solat sendiri pun tidak sekaligus. Nak boleh solat seperti kita ni tidak sekaligus. Kita terima solat lengkap pada ketika Mi'raj ni lah. Mana sebelum tu solat mengikut cara Nabi Ibrahim lah. Sekali pagi, sekali petang, gitu je lah. Baik. Jadi maknanya untuk kita capai target dalam sesuatu, orang panggil program kita tu, dia mesti bermula daripada bawah. Jadi Rasulullah SAW sebelum terima ayat ya ayyuhal muddathir ni, dia bermula dengan mimpi yang benar, mimpi yang salih. Daripada mimpi itulah Allah timbulkan perasaan untuk berkhulwah, yakni menyendiri. Kemudian menjadi Nabi selepas daripada itu. Lama tu duduk di situ tu. Ada setengah kata tu sampai setahun, setengah kata 9 bulan, macam-macam lah duduk di Hira itu. Kemudian menjadi Rasul selepas daripada itu. Begitulah seorang manusia mula dari belajar, mengajar dan seterusnya menjadi pendakwah. Itu semua berlaku secara bertahap. Kita boleh mengambil kesimpulan seperti itu berdasarkan kepada hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini pun kalau tengok dalam internet kan, dia kemukakan hadis bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika nak dihantar ke negeri Yaman. Tu panjang ceritalah. Sini ana ada buat sedikit tambahan. Kita baca yang di sini dulu kan. Kalau kita lihat kepada kisah perutusan Nabi terhadap Mu'adz ni ke negeri Yaman, Nabi kata kepada Mu'adz, kamu akan mendatangi satu kaum yang mana pokok dia ni pokok erti baca kitab ni, ahlul kitab. Dia mahir, dia tahu tu hak Kristian, hak dulu hak Yahudi, dia tahu pokok ahlul kitab. Jadi hendaklah yang mula-mula sekali, yang pertama kamu dakwah mereka ialah ajak mereka supaya sembah Allah sahaja. Hak tu dulu. Kul huwallahu ahad. Hak tu dulu. Biar masuk hak tu dulu dalam hati mereka. Maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah selepas itu, kalau mereka telah kenal Allah, telah mengucap 2 kalimah syahadah, sudah terima secara tasdik bahawa Allah itu adalah Tuhan yang esa, maka beritahukan pula kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Hal lain tak sebut salat dulu. Jadi maknanya di sini
para ulama mengatakan Muaz ni bukan duduk seminggu lama dia duduk di Yaman. Lama kaklah tu. Cuma ana duk cari sebelum hari ni, ana pun tak ingat. Boleh ada popok kita kalau ada ingat berapa lama dia duduk cari tak jumpa. Tapi ulama kata lama sebab dia masa dia pergi ni dia balik tu Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia. Lepas tu ada hadis Nabi ketika Nabi nak hantar ketika dia, untuk dia nak gerak pergi ke Yaman tu Nabi pegang. Nabi apa? Gabriel pimpin dia lah sampai keluar dari Madinah. Nabi kata boleh jadi selepas ni mu tak jumpa dah dengan aku. Kalau mu nak jumpa aku kena pergi ke kubur aku di masjid. Nabi sebut gitu, ada riwayat. Mungkin kita tak jumpa dah selepas ni. Memang Nabi wafat lah. Okay, kalau kita baca dari sejarah lebih kurang ulama kata 81 hari saja daripada Nabi kerja haji tu widak tu dah. Lepas tu 81 hari lepas tu kan Nabi meninggal dunia. Masa tu Muaz duduk di Yaman. Kau tu dia sedih nak klik tu. Jadi sebenarnya jeri. Kita baca pun jadi sebab juga. Dia duduk atas kenderaan, atas unta nak pergi. Nabi kata boleh jadi lepas ni belum tentu lagi boleh jumpa aku selepas ni. Mu ingat pesan aku. Dia berjeri atas itu. Tu. Nabi kata janganlah kamu menangis sebab syaitan suka menang orang jerit dalam perjuangan. Enggak, kita tak aja jerit pun tak aja berjuang no. Mana orang berjuang tu dia sedih. Mana kita baca situ ke uram-uram lah dia beberapa hari kemuka ke. Memang dia sedih. Tapi dah Nabi suruh lagi juga lah. Dan terbukti Nabi wafat ketika dia berada di sana. Cuma berapa lama dia duduk sana Ana pun tak pasti. Tapi kan ni tengok nak pasti ke mana orang tu menerima Allah. Bila kamu pasti mereka sudah terima, suruh semaya pula. Maknanya bukan duduk sembahyang guru. Wah ni. Makna dia sebagai mubalik sana tu. Moga Yaman ni tanah kelahiran dia. Jadi Allah mewajibkan jadi sebutlah pula selepas tu Allah wajibkan solat, tuntut tasyahadah itu sehari semalam 5 waktu. Ayat hatu dulu, jangan duk ayat sunat-sunat. Jangan hatu dulu. Kalau mereka sudah dapat melaksanakan solat 5 waktu nampak beres dah. Terdidik dengan molek dan semaya, lekat molek dan semaya. Rakyat ke dia pula bahawa ada kewajipan dari sudut harta benda pula. Dari segi zakat wajib juga. Kena ayat pula tu. Jadi agak berapa lama tu? Tu tak pasti. Jadi duduk terlama kat lah tu. Bila mereka sudah faham, sudah sanggup mengeluarkan zakat dengan hati yang tenteram, tidak ada keadaan terpaksa, mereka faham tuntutan kewajipan harta dalam jumlah yang sedikit, zakat ni sikit ya. Dan rakyat pula pada mereka tu. Dan memberitahu kepada orang-orang yang tidak mampu di antara mana zakat ni untuk orang kaya saja, untuk orang berpendapat sikit, orang miskin ni tak payah keluar zakat. Cerita kepada mereka gitu. Mana pendidikan ni bukan sekadar cerita teori, pendidikan. Bila mereka sudah boleh terima dan mereka sudah faham tentang kewajipan zakat, bila mereka sudah faham, ambillah. Selagi dia tak faham, jangan dia ambil harta dia tu. Dan ambillah dari mereka dan hati-hatilah terhadap harta yang mulia. Nak ambil zakat pun janganlah ambil kambing hok paling mahal harga tu. Tak boleh gitu. Ni pendidikan. Maknanya proses itu. Makna haji ke apa tak terima, tak payah sebut maksudnya. Tu nak yang bertahap. Jadi Muaz bin Jabal ini, kenapa ulama sebut jugalah, memang ada hadis pun kenapa Nabi suruh dia pergi. Pertama sekali sebab dia ni muka dia ni antara yang mirip kepada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Muaz bin Jabal ni, orang panggil muka diplomatik dia. Tengok dia tu memang hebat. Lepas tu dia ni kecek tak banyak, tapi bahasa dia tu bahasa yang ada unsur jawami'ul kalim. Mantap, ringkas tapi mantap. Hantar delegasi dia ni kecek banyak duk buat laba tu. Ada tidak ni? Dia kecek pun mereka tapi mantap. Tu bahasa dia, fasahah. Yang ketiga, dia ni seorang yang bijak menilai orang. Ilmu karakteristik dia ada. Dia bijak. Nabi kena ada. Sebab tu Nabi hantar dia. Lepas tu dia ni, dia tahu masyarakat tunggu dia asas itu juga. Tu mana faktor bila seorang nak berdakwah, dia nak wajib, dia mesti buat kajian lapangan dakwah secara lapangan. Baru boleh pergi dakwah. Misalnya kalau nak pergi dakwah, dia kata di kawasan di Sabah Sarawak misalnya, popok tu anjing tidur dengan anjing, batal golek dia anjing. Kena tahu, kena proses diri kita, persediaan fizikal dan minda kita ni. Tengok anjing lagi nak pergi dakwah, pok tu kata dia kata takut kan anjing. Awal-awal lagi dia tolak. Anda pernah pergi 5 ekor sambut anjing, sambut kita tu tak turun lagi, duduk gitu.
5 ekor besar pula Tuhan kata kekeh aku telak ke gini. Anak dia ingat aku anak ya takut kan. Rupanya duduk depan masa tu galak menang apa hebat. Duduk di belakang kita. Dia kata start lagi dulu. Anak kata ke dia, anak kata jangan tunjuk kita takut ke anjing, jangan tunjuk kita rasa, jangan menampak ke kita anggap anjing sebagai najis, jangan. Anak kita pesan ke dia. Ada kata kita tahu dah tu. Dia tahu dah pindah aku baik. Anak duduk depan. Enggak kita ni memang tak biasa anak anjing. Anak kata sudah kerja lah. Besar 5 ekor. Kita pun jalan slow duduk agak tua dia tu. Munculnya turun sungguh. Turun tu lega kita. Rupanya anjing tu anjing hak ju. Tu. Duduk saya set di luar dah. Kita buat dah kata jala. Kita pun ingatlah cerita. Dah orang-orang Kristian, popok missionary pergi jumpa anjing tu, dia dakak, dia peluk, dia cium anjing. Sebab tu waktu boleh terima dia. Tapi anak tak buat gitulah. Kalau buat gitu rasa kejut habis belakang kita ni Tapi dia kata dia kata tak boleh. Dia kena reti ilmu dakwah ni, uslub dakwah ni. Tu pergi duduk sahidangan dia idarok. Poloknya popok dia idarok. Dia pun sebut dia tengok kita duk klik dia. Dia kata saya tahu kamu semua tak minarak. Dia kata dia sebut kita tahu dia nak test kita. Tak apalah, dia benar-benar kita kena tahu dah. Lepas tu dia suruh kita minum air mineral. Kalau kita jenis tak erti, cawan ni dia minum arak dah dapur dia ni. Sudah hati-hati. Rosak habis. Kau calam air tu. Kena faham lah. Sebab tu barang-barang lagu ni dia kena faham. Kalau tidak sudah kita kata mari lepas dah. Cawan dia ni mari dapur ni. Kat dapur dia tu dia goreng ke apa tak tahu. Piring dia tu. Sudah kata. Jangan royak gini. Minta maaf hari ni kita puasa ni. Royak gitu gagal dakwah hari tu. Sebab tu orang-orang terlibat dengan dakwah dia lebih mahir daripada kita bab ni. Kena tupai dia. Kita minta nak suruh saya itu kena beri taklimat dulu. Dia royak kita taklimat berjajar. Ustaz tak boleh buat gini, tak boleh buat gini. Dia sebutlah gini. Dia kena tahu tu. Kalau tidak hani lah supaya Nabi royak ke muah pada orang kapun dia dah tu. Mu kena ingat ni, mu jumpa ni bukan orang jenis bodoh ni. Jenis orang ahlul kitab, orang cerdik. Jangan kecek tak terkalu. Masalah lah begitulah. Jangan duduk klaim tu tak terkalu dia. Dia tahu. Kena beringat sikit. Dia kalau kita nak pergi berdakwah kita tidak tahu dia punya keadaan orang tu dah. Bahaya tu. Ni. Jadi hak ni Muaz ni memang dia sedih sangatlah, dia sedih. Menangis dia. Dan dia pergi 2-3 kali dia paling tengok ke Madinah, tak sapati. Sebab dah Nabi kata tak jumpa dah kita lepas ni. Mana Nabi isyarat dia akan meninggal dia. Sebab tu tahun terakhir tu, tahun ke-10. Tu kan. Begitulah. Baik. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bangkit dan mengajak manusia. Di sini Nabi ada tanggungjawab, bermula tanggungjawab dakwah. Rasulullah SAW telah melaksanakannya selama lebih 20 tahun, ataupun dalam bahasa itu kat mana 23 tahun lah. Ni ambil secara umum 23 tahun. Nabi mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, dan perintah itu tidak khusus bagi Nabi SAW. Kerana sebagaimana ayat Iqra, perintahkanlah untuk membaca, belajar adalah untuk Muhammad SAW dan umatnya. Begitu pula ayat dan bagi Rabbmu, Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik itu dengan nama, baca dengan nama Tuhanmu. Maka agungkanlah dan pakaianmu kena bersihkan. Itulah Iqra. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'adhib wa rabbaka fakabir. Kena besar, agung kata engkau. Wa thiyabaka, pakaian pun kamu bersih. Persediaan nak jadi pendakwah tu, dia kena ada hak tu. Kena faham molek akidah tu, biar boleh beza akidah syirik, akidah tauhid. Serta ayat bangkit, qum fa'anzir, bangkit dan serulah kebaikan kepada manusia. Semua ini untuk Nabi dan untuk umat dia, bukan untuk Nabi saja. Jadi maknanya bila tu ayat ya ayyuhal muddaththir tu, mana itu merujuk pada kita yang sebelum ni. Ialah muddaththir tu makna berselimut, maknanya orang yang tidak berdakwah. Qum, bangun. Fa'anzir, berilah peringatan. Hak ni bukan untuk Nabi saja, mana untuk kita. Jadi dakwah tu wajib untuk semua orang dengan kadar dia.
paling tidak dengan isteri kita, dengan anak kita. Bagaimana dakwah kepada isteri, dakwah kepada anak. Tu tanggungjawab. Kalau tidak, Tuhan akan tanya di hari akhirat. Mana mu seorang semaya, anak dak? Tak cara, tak ambil tahu pun anak semaya ke dak. Tak ambil tahu berbini, betul ke dak anak semaya. Tak ambil tahu. Tak pernah tanya anak sekolah balik petang tu semaya ke dak asal. Tak pernah tanya. Zahur semaya ke dak? Tak pernah tanya. Kalau begitu dia akan jadi isu di hari akhirat. Allah akan tanya. Apa mu tak tanya? Patutlah anak duduk 17 tahun dengan mak pok sebelum masuk universiti tak lekat semaya. Bayar ke hatu lah. Anak duduk dengan kita daripada mula lahir sampai dia masuk universiti. Masuk universiti umur berapa? 17, 18. Tiba-tiba tak lekat semaya. Gagal tu ibu bapa tu. Nak jawab mana depan Tuhan tu? Tu asah pun tak boleh dah. Kemudian dalam ayat ni Allah sebut wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian engkau. Jadi ini salah satulah kriteria pendakwah, penampilan mesti menarik. Bersih pakaian. Dan begitu pula dia harus wajib antusias dalam dakwah sebagaimana firman Allah, dan bangkitlah untuk menyerukan. Maknanya punya semangat yang kuat, sanggup menghadapi kita kata ujian. Dalam kata dia kenapa? Baik, anda nak sebut sebelum ni cuba bayangkanlah. Ulama sebut Waraqah ni cerdik. Bila Nabi pergi jumpa dia, kalau kita tengok sekali tengok dia bukan cerdik, apa menakutkan Nabi. Siapa kejut ke apa kau itu? Dia kata hak mari ni malaikat Jibril, hak ni lah mari pada Nabi Musa. Dia kata Nabi, dia kata aku kalau sempat dengan umur aku ketika kamu dihalau. Sebut gitu. Dah kahwin ni dah ketaga gadas sebelum tu. Takut kita kata cerdik ke dia tu. Sepatutnya jangan diriwayat lagi tu. Dah. Dia sebut gitu tu nak ayatnya. Dia sudah tahu dah. Ni ayat ni tidak suruh berdakwah lagi. Jadi bila dia sebut bahawa Nabi akan dihalau, maknanya salah satu tugas Nabi lah ni tak lagi adalah seru masyarakat dia kepada Allah. Yang mana masyarakat dia tu penyembah berhala. Sampai tahap mana penolaknya, dia akan dihalau. Kalau aku masih ada pada waktu tu, kalau aku masih hidup, aku akan menjadi nasir, penolong engkau. Tu Nabi kejut. Apakah saya akan dihalau? Terkejutlah, nunggu dia orang paling juh ke apa dia. Barakah kata semua nabi-nabi sepupu kamu semua dihalau, semua ditentang oleh masyarakat. Nabi Ibrahim sampai dibakar dalam api. Nabi Isa sampai dikejar untuk dibunuh, untuk disalib. Nabi Musa paksa kita kata sakak di laut merah tu. Kalau Allah tak tolong tak tahulah lagu mana. Ali kiri kanan tak boleh pergi dah. Belakang dia ni, depan dia ni, ataupun belakang dia ni, ataupun kita kata depan lah laut. Patut alik belakang ni tentera Firaun. Nak lari tak boleh. Nak buat lagu mana? Kalau ada pokok lain kata pukul lah Musa tu, kalau orang lain kata berkalinya pukul ke Nabi Musa kau tu. Tapi bila Allah kata pukul, dia pukul. Kalau ada pokok gua kata pukul lah, kami ni daripada Tarim ni pukul, berkalinya tanya Nabi Musa Faruk benar. Tapi bila Allah sebut benar tak nak sabar tu, tak boleh nak fikir dengan akal tu. Pukul idrib biasa kalau ada pukul lah laut dengan tokak. Dia pun pukul terbelah laut. Tu orang panggil mukjizat. Jadi orang panjang cerita lah tu. Ulama kata nak ayatnya Allah tolong manusia ni bila sampai satu tahap. Ni bekerja 2 hari nak suruh Tuhan tolong lalu. Dia sampai satu tahap tu kita tolong. Kena yakin waktu tu. Kena yakin. Kita kata 70 tahun dah tu Palestin tu. Siapa dia ayat kena sebelum 70 baru Tuhan tolongnya. Tapi kalau kita tengok lah ni nampak ada persaingan dah tu. Siapa tak tahu sehingga anak baca ikuti semua nak malah tengok dia punya warta daripada hak Arab. Kita tak baca hak berita-berita Arab ni, tak boleh nak pakai sahabuk. Pokok dia pelik lah ni. Tengok muka tu tidak seorang Palestin. Pokok mana mari jadi pejual-pejual ni. Tengok muka ni orang Suramen ni tak ada serabut. Pokok kita tak boleh pergi. Dia tengok pelik. Sekali hadap puas, sekali nampak tinggi-tinggi, rendah-rendah pun ada. Mari mana pokok ni? Dah muka tutup habis ni. Tak tahulah. Pelik. Yalah, kita pun tak tahu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Dengan senjata
begitu banyak, seminggu sampai 5,000 peluru pandu menghala ke satu tempat. Pelik tu. Yalah, sebab kita duduk tidur, kita tak tahu, tak ikuti perkembangan. Man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna. Orang yang tak ambil tahu tentang masalah umat Islam lain, Nabi kata bukan perangai apa-apa aku, bukan apa aku tu. Sedekahlah dia hadirat walaupun seriat sebulan pun untuk Palestin. Takut ulama kata bila kita ni ternafi, kita tidak tersenara sebagai umat Nabi, lah ni tak nampak risiko kesal dia hari akhirat. Kalau kita mati dalam keadaan tidak tersenarai sebagai umat Nabi, nak minum air di kolam Nabi pun tak boleh. Tu maknanya berat lah. Kena ambil tahu. Ana tengok mana di Kota Baru jumpa ada seorang perempuan molek dia pakar tu. Dia belik kepala dia dengan bendera Palestin. Dia ada khusuk kecil, dia tak boleh bagi nak ikat ni tu. Setara tu tak apa, dia biar ada semangat tu. Tak akan jadi teroris, kita tak usah using lah. Sebab kita yang dizalimi di situ. Ni sehari sekali pun tak baca kunut nazilah. Umat Islam lagu mana kita tidak. Sedangkan orang itu kiluk rabu, siapa orang kafir pun halau dia punya diplomat Israel tu. Kita nak takbir tak boleh. Kita pun heran juga lagu mana ni. Suatu perkembangan yang tidak menarik. Bukan menarik. Tu kau tu pelik lah. Jadi tu Hafiz Ibn Hajar kata kenapa Nabi pergi ni, ada risalah dia tentang apa ni, Mi'raj, Isra' dan Mi'raj tu dia bawa mari 26 hadis dia bawa mari. Dia kata bila Nabi pergi Isra' ke Masjid Al-Aqsa tu, dari situ dia bertemu dengan Nabi kan, jadi tu imam semaya. Itu isyarat tu bahawa Palestin itu, khususnya Al-Aqsa tu, Masjid Al-Aqsa tu adalah maruah umat Islam, kata Hafiz Ibn Hajar. Maruah umat Islam. Dan memang anda terima pandangan ulama bahawa kita nak pergi berperang, kalau kerajaan tak benar kita tak boleh pergi. Sebab tu Yusuf Qaradawi pada sebut, bukan orang Palestin pada sebut, kami tidak suruh kamu mari di sini, tetapi kamu buatlah sesuatu dari segi duit kau hantar pada kami. Kau tu tak apa dah doa kunut nazilah tu. Kalau Nabi dulu dia doa setiap waktu semaya, kita doa sendiri pun tak apa, kita buat biar ada tu. Tak ingat ustaz, tak perlu ingat doa ni, baca kot Melayu. Orang kata takut tak faham pula, tak faham. Orang suruh ngaji dia duduk makan di sana. Baik, mudah ya agama ni hadirat. Kalau kita faham molek mudah, simple agama kita ni. Tak ada lah sebab orang tak boleh nak doa, apa tak ingat, tak reti bahasa Arab. Dia tak akan berlaku kalau faham agama, tak akan berlaku. Doa kau Melayu, ya Allah, engkau lah saja yang maha berkuasa, tolonglah rakyat Palestin. Bahasa kampung gitu pun tak apa. Tu. Baik, yang terakhir dan bangkitlah untuk menyerukan kebenaran. Baik, kita harus ingat, wajib ingat bahawa perintah untuk berdakwah datang mengawali semua perintah secara keseluruhan. Lalu kenapa manusia lalai darinya dan mengalihkan perhatian kepada perintah yang lain? Kalau kita perhatikan di sini, bila Nabi dilantik jadi Nabi dengan turunnya Iqra', dan selepas tu turun ayat untuk berdakwah, hak mula-mula sekali ke dia dakwah. Tugas mula-mula sebagai Rasul lah berdakwah. Jadi dakwah tu konten dia apa dia? Ajak manusia kepada tauhid. Maknanya tauhid ni paling besar lah. Jadi sesuatu yang boleh mencederakan akidah tauhid, dia kena hapus sampai ke akar umbi. Dia tak boleh biar sampai besar. Lepas tu kena ngaji lah. Gapo dia hak boleh bawa pada syirik tu, gapo dia? Misalnya ghuluun fis salihin, memuja orang soleh. Bila kata puja orang soleh yang telah meninggal dunia, dia berkait dengan kubur. Kubur ni punca manusia jadi sesat zaman Bani Israel ni lagi. Atas dasar ghuluun fis salin, memuji orang soleh. Tu penyakit itulah yang berlaku kepada puak Nasrani sehingga tergamuk. Dia lantik, dia anggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Gitu, kita nak puja lah tu. Dah muka tak ada pok kan? Mesti dia Tuhan, pok dia tak ada pok.
Sebab tu dalam Quran sebut anak tak ingat ayat mana baca, kalau baca Quran jumpa lah. Nabi ada pok, mok pun tak ada. So kepok. Mok pun tak ada. Gah ni tak ada pok. Sebab tu ayat Quran ada khusus kan. Ayat berapa? 184 surah Baqarah dah. Boleh tengok lah. Tak silap. Ada 184 dah. Cuba tengok 184 surah Baqarah tu. Allah sebut terang. Nabi Isa ni manusia, rasul. Maha suci Allah daripada memerlukan anak. Jangan kamu buat fitnah atas nama Allah. Jelas ayat tu sebut. Dan ayat tu dibaca kepada popok apa ni golongan Kristian di zaman popok Nasara. Tu jelas. Bapa tu jadi gitu? Penyakit hulu. Sebab tu tak boleh. Sebab tu Nabi dia tak benar langsung memuliakan dia melebihi daripada peraturan yang dia tetapkan kepada umat. Dia tak boleh. Sehingga kalau dia dalam majlis gini, dalam riwayat bila dalam majlis sahabat-sahabat dengan ramai-ramai di masjid Nabi masuk, sahabat bangun. La tatruni kama tatatin nasara wal yahud anbiya'ahum. Nabi kata, duduk jangan bangun. Mu jangan buat supaya Yahudi Nasrani buat kepada Nabi dia. Bangun pun tak boleh. Ni kita Nabi mati nama jamai bila selawat bangun. Tak ada gamuk dia tu lah. Lepas tu kalau kita mahu dia kata jalan ni pot-pot lah ni. Dia kata kita pula kita tu lu ayat ya. Tak boleh pitih buat ayat tu. Dia tak faham kita ayat tu buat apa. Kita nak kebaikan kepada dia. Ni lah dakwah lah. Enggak apa-apa kita ngaji sunnah pun takut kalau orang panggil gitu. Jangan panggil ya, orang marah macam tu. Lepas tu gedi orang tak marah. Makanlah buah apple tu. Nak buah apple tu banyak khasiat. Tu memang orang tak marah tu. Nak. So makan buah betik. Buat kaji dua ayat tentang bubuh tropikal tu orang tak marah tu. Tak payah ayat tu. Jadi benda-benda gitu hadirat. Kita kena sebut. Tapi dengan cara yang baik lah. Jangan kita duduk ayat bidu'ah nak hari marah. Hari tak sayat tu. Tak boleh ni pun cari satu tengok tu lah. Apa yang jadi angkat Nabi Isa gitu. Cuba tengok dalam internet. Tengok orang kita ni tak tahu lah. Tengok internet tengok apa tak tahu. Hak benda antara hak kena tengoknya. Cuba tahu bagaimana contoh Yahudi Nasrani membesarkan kubur orang-orang soleh di kalangan mereka. Dia ada artikel siap dengan gambar. Tu pun tengok kubur pun dia besar mana. Penuh dengan bunga, dengan lapu lelak kita kata. Akaun ada. Orang kita pun berlaku gitu. Sebab kita pun ada jenis biasa kubur comel, ada akaun, ada kain warna khusus dia tu. Jadi benda-benda kita berlaku tempat kita pun. Tu. Kalau kubur Habib bin Nuh lah, Habib Nuh di Singapura kat hadirat. Pok dia pergi duduk berzikir, dia iktikaf situ, minta ya Habib bin Nuh sampaikanlah doa kita kepada Allah. Siapa begitu? Kalau boleh jadi tu baik. Saya ambil sedikit lagi. Jadi perintah dakwah sampai ke tauhid inilah mula-mula yang menjadi beban tugas Nabi bila turun ayat ya ayyuhal muddathir ni. Tapi kenapa orang Islam ni anggap perkara tu ringan bukan berat? Mudah-mudah ya. Orang kita ni ada seorang ayah tu orang kapal biasa je. Mari jumpa anak ni cerita di Kelang ni. Dia kata lagu mana ustaz dia ni? Sebelum ni anak saya duk baca raditu billahi rabba sebelum masuk kelas ni suruh baca ya hanana pula. Lepas tu guru dia bui dalam bentuk bertulis. Dia panggil doa selawat Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih lima ughliq tu. Itulah selawat Al-Fatih lah. Anak kata tak boleh ni ada unsur syirik dalam selawat ni. Nabi ada anak kunci rahsia alam ghaib ni. Dalam selawat tu sebut. Justru hafal. Anak kata tak boleh ni. Kata kena rayak ke cikgu dia bagi agama tu tak boleh. Jangan ditukar dengan Yahana raditu billah tu. Ada hadis khusus tu. Raditu billahi rabbaka wa bil islam. Sebelum tu baca tu. Tiba tu suruh baca Yahanana. Dia rayak perlu Yahanana ni adalah selawat. Itu qasidah. Nasyid bukan selawat tu. Gitu tu parok tu. Seharusnya semua amalan itu kena pedulilah, kena ambil peduli. Jangan tak peduli. Apabila ada orang yang dikatakan kepadanya bangkitlah dan serulah kepada kebenaran di dalam masyarakat, mestinya tidak kaget yang mengakibatkan bangkit dengan terperangah seakan ada sesuatu yang membahayakan. Kalian cubalah renungkan, apakah ada yang lebih berbahaya daripada seorang mati dalam kondisi kafir? Mengapakah kita tidak menyadari makna ini? Padahal ini dalam Al-Quran. Maksudnya begini, kita kena ingat kadang-kadang kita kalau kita tengok di setengah-setengah negara tu
Nak ambil contoh, hanya sebut nama selalulah mula, misal Mike Tyson tu, Mike Tyson tu kan dia masuk Islam kan? Tapi ada orang kata Islam dia lagu tu pakai luar pendek, lepas tu mai isteri dia tak tutup aurat. Dia bila dia masuk Islam? Mana lama dengan demo? Dengan masuk Islam tu, kata kalau dia masuk neraka pun dia tak akan kekal. Itu maksudnya. Lepas tu Allah dia nilai dia, tidak seperti kita, dia baru masuk Islam, lepas tu kehidupan dia sebelum ni lagu mana. Allah nilai, Allah ni cerdik, dia tidak seperti kita nilai. Masuk Islam tu dulu hak kira pentingnya, hak lain kita buat kira lepas tu lah. Tu mudah ya agama. Dia kata dengan tattoo penuh sapa ke muka, bila tu dia buat aku sebelum tu, ya Allah tak kira semua tu. Al-Islam yajubbu ma qablah, Islam dia akan meruntuhkan apa tu. Allah tak kira sebelum tu. Dengan masuk Islam Allah tak kira, Allah kira sekat dia masuk Islam, apa tu baru kira. Lepas tu kita kata lah, mana dia mai nampak dia buat haji dia atau itu nak dapat publicity tu macam-macam tu. Orang kita memang dia mahir perkara ni. Dalam bab ni memang orang kita dia mahir, kena belajar dengan orang kita lah. Jadi benda-benda gitu hadirat, insya-Allah kalau kita fahami fiqh sirah ni, kita akan nampak lah tak boleh gitu. Masuk Islam tu orang panggil kejayaan tu. Lepas tu dia nak berubah tak berubah tu dia dengan Tuhan lah. Gitu saja. Jadi untuk poin yang kelima, apabila kita boleh memahami bahawa masa kenabian telah berlalu dengan mana fasa-fasa berikutlah, itu kita bincang kemudian. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.